ke Didik TV, datang bersama putra dan putri, ingin teroka tesselasi, transformasi isometri. Mula dari poligon sekata, kita teroka tesselasi yang ada, tidak lupa tesselasi Asia. Mari kita teroka bersama. Jom kita teroka. Jom. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Dan sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Pastikan juga pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain kena jaga ya. Jarak tu kena sentiasa tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini kita ada seorang cikgu yang suaranya sangat-sangat merdu. Bersama kita adalah Cikgu Rosnizan daripada SMK Jengka Pusat 2 Pahang. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi Sean. Sihat cikgu? Sihat. Dah makan cikgu? Sudah. Okey, dan sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada murid kita yang ada di rumah dan juga dalam talian. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Rosnizan binti Abdul Rashid daripada SMK Jengka Pusat 2 Bandar Jengka Pahang. Cikgu dah ajar berapa lama cikgu? Pengalaman mengajar kalau cukup hari ini 14 tahun. 14 tahun? 1 bulan 21 hari. Wah, ini betul-betul cikgu matematik lah cikgu. Okey cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP ya. Okey, terima kasih. Kita ada gel cecair pembasmi kuman. Cikgu pun memakai pelitup muka. Jarak kita memang lebih kurang 1,5 meter lebih kurang cikgu. Ya. Ya, okey. Baiklah cikgu. Dan untuk hari ini kita bukan berdua saja yang kita akan meneroka hari ini cikgu. Betul. Kita juga ada kawan-kawan kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Itulah dia muka-muka cantik dan kacak yang bersama kita. Mereka daripada 3 sekolah yang berlainan ya. Tapi saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Nur Irfan. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Irfan bin Ismail. Sekolah SMK Desa Jaya. Boleh panggil saya Irfan. Okey, terima kasih Irfan. Dan seterusnya kita ada Irene Batrisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Irene Batrisha binti Nur Azman. Boleh panggil Irene dari SMK Desa Jaya. Okey, terima kasih juga daripada SMK Desa Jaya Pahang ya. Dan seterusnya daripada SMK Seri Jengka Pahang kita ada Faiz Fahimi. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Faiz Fahimi bin Saleh dari Sekolah SMK Seri Jengka. Boleh panggil saya Faiz. Alright, terima kasih Faiz. Dan seterusnya kita ada Nordania Farhana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nordania Farhana dari SMK Seri Jengka. Boleh panggil Dania. Okey, terima kasih. Dan seterusnya juga lagi 2 murid yang bersama kita daripada SMK Jengka Pusat 2 Pahang. Sekolah cikgu lah. Ya, ni anak murid cikgu. Okey, kita ada Ismat Hafizi. Hello Ismat, boleh tak buka mikrofon anda? Pasang mikrofon. Tak dengar lah suara merdu anda. Assalamualaikum. Itu dia. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Ismat Hafizi dari SMK Jengka Pusat 2. Boleh panggil saya Ismat. Okey, terima kasih Ismat ya. Ismat. Ismat. Okey, dan yang terakhir sekali kita ada Nur Aina Syahira. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Syahira binti Muhammad Nazir. Maaf ya Nur Aina, tak dengar sangat. Mungkin boleh dekatkan mikrofon ke mulut anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Syahira binti Muhammad Nazli dari SMK Jengka Pusat 2. Boleh panggil saya Aina. Okey, terima kasih Aina. Dan kita dah berkenalan dengan mereka, Ibu. Ya. Apa kata kita berkenalan pula dengan tajuk yang kita akan teroka ini. Apa sebenarnya yang kita akan teroka, Ibu?
hari ni kita nak teroka tesselasi. So perkataan tesselasi tu sangat baru sebenarnya. Sebab dia adalah satu subtopik baru yang ditambah baik ke dalam bab 5 iaitu tajuk kekongruenan, pembesaran dan transformasi gabungan. Untuk KSSM ni special, ada tesselasi. So kita nak teroka. Jadi hari ini kita nak teroka bersama murid-murid dalam Google Meet dan juga murid-murid di rumah. Apa dia tesselasi? Okey, baiklah cikgu. Dan sebelum kita teruskan lagi, kepada mereka yang menonton di rumah, izinkan kami untuk menggunakan beberapa istilah dalam bahasa Inggeris kerana dalam mata pelajaran kita tu kita akan gunakan tesselasi yang merujuk kepada dalam bahasa Inggeris adalah tessellation. Ya, so kita akan menggunakan beberapa istilah yang ada dalam bahasa Inggeris. Okey cikgu, jom kita teruskan. Kita ada satu gambar yang cikgu nak tunjukkan. Betul. Sebelum kita teruskan, cikgu nak semua murid pada Google Meet dan murid di rumah perhatikan gambar pada skrin. Itu dia. Okey, nampak tak gambar apa tu? Okey, kita nak perhatikan jubin yang berada pada kubah tersebut. Apakah bentuk jubin yang digunakan pada kubah tersebut? Okey. Jubin apa tu, Sean? Bentuk apa tu? Nampak macam tak apalah, sebelum kita jawab soalan tersebut, apa kata kita ambil sedikit masa untuk berikan peluang kepada murid-murid di rumah dan juga untuk dalam talian untuk tengok betul-betul gambar tersebut, fikirkan apakah jawapan kamu dan kita akan jawab soalan tersebut selepas rehat nanti dan bersama kita di Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, perkataan tesselasi atau tessellation berasal dari bahasa Yunani tesseros yang bermaksud empat. Ia merujuk kepada empat sisi sebuah segi empat sama, iaitu bentuk jubin pertama. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Ros Nizam untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik. Dan sebelum kita teruskan, kita nak paparkan kod QR kepada skrin sekarang untuk anda imbas QR kod tersebut supaya anda boleh meneroka bersama dengan kita pada hari ini. Tengoklah, ini adalah QR kod yang kita nak tunjukkan kepada anda semua. Pastikan gunakan alatan anda untuk imbas QR kod tersebut supaya anda pun boleh meneroka bersama kita pada pagi ini. Dah scan ke belum? Sudah kan? Okey, baiklah cikgu. Dan saya nak tanya pula kepada soalan sebelum kita berehat tadi. Apakah bentuk yang digunakan pada kubah tersebut? Tadi. Jawapannya adalah segi empat sama, Ego. Tetapi kenapa kita gunakan bentuk segi empat sama tu, Ego? Okey, sebab tu kita nak teroka hari ini kenapa kubah tersebut terdiri daripada jubin berbentuk segi empat. Dan kepada mereka juga yang telah pun imbas QR code tersebut, yang itu adalah untuk satu aplikasi dia. Boleh sama-sama meneroka bersama cikgu menggunakan aplikasi tersebut. Okey, bagaimana itu, Ego? Mungkin kita cikgu boleh tunjukkan macam mana nak menggunakan aplikasi tersebut. Okey, pada aplikasi ni dia bagi bentuk-bentuk. Ada bentuk segitiga, segi empat, pentagon, hexagon, heptagon. Sampailah ada poligon yang ada 12 sisi. Dan semua bentuk-bentuk ini adalah poligon sekata. Okey, jadi untuk teroka bersama cikgu, klik kepada... Okey, kalau tadi kubah tersebut bentuk segi empat kan? Ya, betul. Okey, so kita drag... Maafkan cikgu, cikgu terguna bahasa Melayu. Okey. Klik kepada gambar bentuk segi empat dan tarik, letakkan pada dia punya paparan. Okey, ambil segi empat, sama juga tarik pergi letak pada paparan yang kita letak tadi. Pastikan bersebelahan. Okey. So begitulah seterusnya untuk bentuk-bentuk yang lain. Okey, cikgu akan tunjukkan pada papan putih ni macam mana, kenapa kubah tersebut berbentuk segi empat. Okey, boleh. Silakan cikgu. Maknanya yang ada di rumah tu yang tak dapat potong kertas, tak sempat nak potong kertas tu, bolehlah teroka bersama, cikgu? Boleh. Okey. Untuk segi empat, kita ada satu bentuk segi empat. Okey. Bila kita letak secara bersebelahan, maknanya tak boleh ada jarak di antara lah, Cikgu. Okey. Dah ada 4 dah, Cikgu.
Okey. Ya. Sudut dalam bagi segi empat, sudut dalam bagi segi empat kat sini ialah 90 darjah. Ya. Okey. Sudut dalam bagi segi empat ni 90 darjah. Ya, So betul. dekat sini 90 darjah, pada sini pun 90 darjah, pada bawah ni pun 90 darjah, pada sini 90 darjah. So dia membentuk 360 darjah. Ya, betul. Bila segi empat, tak kisahlah segi empat sama ataupun segi empat tepat, dia sentiasa menghasilkan sudut pada bucu 360 darjah. Jadi sentiasa akan tertutup. Sebab itu kubah biasa menggunakan jubin berbentuk segi empat supaya semua kawasan dia tertutup, tak ada ruangan yang kosong. Kalau tidak ada lubang Kalau hujan masuk pula air tu. Dan kubah tersebut merupakan salah satu contoh teselasi. Okey. Jadi apakah itu teselasi? Dekat atas meja ni ada contoh-contoh teselasi. Semua contoh-contoh corak-corak ni adalah contoh teselasi. Okey. Cikgu rasa cikgu nak tanyalah murid-murid pada Google Meet. Boleh je cikgu. Cikgu nak tanya siapa? Okey, siapa yang nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan teselasi? Boleh angkat tangan ada siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Nampak macam Faiz nak cuba cikgu. Okey, boleh. Ya, Faiz. Teselasi ini dia bentuk pola yang berulang, cikgu. Bentuk pola berulang. Okey, betul. Bentuk pola berulang. Ada nak tambah pelajar murid yang lain? Aina Syahira. Teselasi ialah pengulangan corak atau bentuk yang pengulangan corak atau bentuk untuk memenuhi ruang yang kosong tanpa bertindan. Okey, kalau daripada buku teks, dia menerangkan teselasi adalah pola berulang, pola bentuk yang berulang, memenuhi satah, tanpa ada ruang kosong dan pertindihan. Okey, itu ayat buku. Ayat yang mudah dia, teselasi ni adalah corak yang memenuhi ruang tanpa ada pertindihan. Kalau dah penuh ruang tu maksudnya tak ada ruang kosong lah kan? Ya, betul. Secara mudahnya, corak berulang yang memenuhi ruang tanpa ada pertindihan. Okey. Jadi itu adalah teselasi. Sebab tu kubah tadi menggunakan segi empat. Sebab segi empat ni kalau cikgu sambung lagi, penuh whiteboard ni. Maknanya tiada lubang tak ataupun ada tiada ruang jarak. Kosong, mesti dah boleh penuh semua satu whiteboard ni dengan jubin warna kuning ni. Ya, betul. Itu adalah teselasi. Okey. Okey. Dan bentuk yang sama ni kalau dalam cara penulisan untuk teselasi, ini kita panggil sebagai 4. Maksudnya pada bucu ni ada segi empat. Okey. Dan ini adalah dipanggil sebagai teselasi sekata. Teselasi sekata? Ya, sekata. Kenapa sekata? Sebab dia hanya menggunakan satu bentuk yang sama. Pada permukaan, pada satah dia menggunakan semua bentuk yang sama. Maknanya untuk yang ini kita menggunakan semuanya 4 segi sama lah? Ya. Okey. So ni contoh yang pertama, teselasi sekata berbentuk segi empat. So soalan cikgu seterusnya, apakah bentuk lain yang boleh digunakan pada kubah untuk menggantikan bentuk segi empat? Apakah bentuk lain yang kita boleh gunakan pada kubah? Dan untuk ni kita ada lagi satu gambar ke cikgu? Kita nak tunjukkan sekarang ke nanti? Cikgu nak murid-murid cuba jawab. Agak-agak lah selain pada segi empat, apakah bentuk jubin lain yang sesuai digunakan untuk kubah? Siapa nak cuba? Kubah. Maknanya selain daripada segi empat sama lah cikgu? Selain daripada segi empat sama. Siapa yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Saya pilih Ismat lah cikgu. Boleh? Ismat. Bentuk apa Ismat selain daripada segi empat yang kita boleh gunakan? Selain bentuk segi empat, saya rasa bentuk heksagon. Bentuk heksagon? Kenapa bentuk heksagon, Ismat? Bentuk heksagon sebab kalau kita tengok pada bola, bola pun dia memenuhi ruang dengan bentuk heksagon.
pada bola tu yang ada di bentuk sini heksagon. Sebab Ismat ni orang budak sukan. Jadi dan kepala dia dah memang nampak dah bola sepak bentuk heksagon. Dia memenuhi ruang dan bola tersebut sebahagian pada bentuk kubah kan, melengkung. Ya, betul. Betul. Bijak Ismat. So salah satu bentuk ialah bentuk heksagon. Sebab apa? Heksagon ni bila kita cantum, okey. Cikgu cantumkan heksagon ni. Okey. Yang penting tu kena memenuhi ruang kan, Cikgu? Tengok pada bucu heksagon. Dia bercantum. Okey. Sebab apa dia bercantum? Berapakah sudut dalam satu heksagon? Siapa ingat berapa sudut dalam bagi satu heksagon? Murid di Google Meet boleh share tak? Ni nak SPM ni. Mesti tahu. Okey, saya rasa kita cuba tanya Batrisha, Irene Batrisha. Adakah anda mempunyai jawapan untuk soalan tersebut? Silap tak apa, kita teroka sama-sama. Kalau tadi segi 4, sudut pedalaman dia kat sini 90. Kalau heksagon? 120. 120. Macam mana dapat 120? Sebab dalam dia tu. Ni kita ulang kaji balik lah. Nak cari sudut pedalaman, kita akan gunakan formula N tolak 2 darab 180. Kemudian kita bahagi dengan N. Di mana N ini ialah bilangan sisi bagi poligon. So, poligon kat sini 6, bilangan sisi dia. 6 tolak 2 darab 180, bahagi balik semula dengan 6. So, kita akan dapat kat sini 120. Bila kita tambah 3 ni, dia genap cun-cun 360. Sebab tu, kalau cikgu sambung lagi lekat ni, memang takkan ada ruang kosong. Dan dia tidak bertindih antara satu bentuk dengan bentuk yang lain. Ya, betul. Jadi, dia adalah teselasi sekata. Okey, baik. Okey, selain daripada heksagon, ada lagi tak bentuk yang kita boleh gunakan untuk menggantikan bentuk kubah tersebut? Okey. Kita tengok siapa yang boleh jawab. Dia nak cuba. Itu dia. Irene Batrisha lagi sekali, Ego. Bentuk apa Irene Batrisha? Tolong buka mikrofon anda. Rhombus. Apa ciri rhombus? Tadi cikgu terangkan ini adalah teselasi sekata. Bila sekata, dia berkaitan dengan poligon sekata. Poligon sekata ni melibatkan sisi yang sama panjang dan juga sudut yang sama besar. Rhombus, sisi sama panjang tetapi sudut dalam dia tak sama. Dia hanya sama sudut bertentangan sahaja. Okey. Mungkin kita boleh tanya lagi lah untuk contoh bagi teselasi sekata. Siapa lagi yang boleh cuba? Selain daripada heksagon. Mungkin rhombus tu kita boleh pecah dia. Rhombus tu terbentuk daripada bentuk apa? Dua bentuk bergabung menghasilkan rhombus. Bentuk apa? Kita tanya Irfan. Mungkin Irfan boleh tolong kita, ya? Boleh, Irfan? Segitiga. Segitiga, bagus. Segitiga. Okey, ada di sana you. Kita sambungkan macam tu, ya. Dia macam terbalik-terbalik lah pula, ya. Minta maaf lah. Okey. Kalau segitiga, kita boleh gabungkan dia. Ada berapa agak-agaknya segitiga ni supaya dia bucu tu tertutup. Tak ada ruang kosong. Cikgu dah tak 5, rasanya 6 lah, Cikgu. 6. Jadi kalau dalam cara penulisan untuk teselasi, kalau ini dinamakan sebagai teselasi 3, 3, 3, 3, 3, 3. Sebab pada bucu ni melibatkan 3 gabungan bentuk segitiga. Dan ini cara penulisan dia dalam bentuk teselasi ialah 6. Sebab apa ada 3 je 6? Sebab bucu ni menggabungkan 3 bentuk heksagon sahaja.
Okey, faham. Cara penulisan. Kalau cari nampak macam dia tulis 4. Maksudnya bucu dia ni digabungkan sisi 4 keliling dia. Okey. Okey. So 3 ini ialah bentuk yang boleh menghasilkan tesselasi sekata. Hanya 3 bentuk ini sahaja. Ya, betul. Okey. Cuma segi 4, kalau segi 4 tepat pun tetap juga boleh dapat bentuk gabungan yang penuh kan tanpa ada ruang. Tetapi kalau untuk hexagon dan juga segitiga mesti sama sisi. Kalau segitiga sama kaki tak boleh, sebab segitiga sama kaki semua sudut dia tu dia hanya 2 sudut je sama besar. Ya, betul. Dia hanya segitiga sama kaki, sama sisi sahaja. Okey. Jadi sekarang kita tengok contoh kubah, gambar contoh kubah yang dihasilkan daripada bentuk-bentuk segitiga dan hexagon. Okey, jom kita tengok gambar. Ada dalam binaan sebenarnya. Ya, betul. Untuk gambar kubah yang kedua. Itu dia. Ni masjid kat mana ni? Masjid kat mana ni? Saya rasa kat Shah Alam ni. Siapa pernah tengok Shah Alam? Saya pernah tengok. Dia kat pusat bandar dia kan. Ya. Kalau kita zoom pada dia punya bentuk tu, walaupun nampak macam segi 4, nampak macam bentuk rhombus. Tapi sebenarnya bila kita zoom, dia gunakan jubin yang berbentuk segitiga macam bercantum satu atas satu bawah nampak macam rhombus. Macam inilah kan? Dia gabung-gabung. Cuma warna tu bila dia susun tu nampak jadi bentuk rhombus. Okey. So kita tengok pula bentuk kubah yang dihasilkan daripada bentuk hexagon. Gambar kubah yang ketiga. Wow. Cantik kan? Cantik tu. Yang ni tak jumpa lagi ni. Kubah dekat Malaysia rasanya. Ada tak? Tak pastilah, Ego. Saya lama tak keluar rumah, Ego. Ya. Tapi kalau buat ni, dia memberikan satu nilai seni kepada binaan. Saya rasa Pusat Sains Negara ada macam ni kan, Ego? Ya. Kalau tak silap saya. Lama dah tak pergi sejak PKP ni kan. Lupa-lupa dah cikgu pun. Maksudnya bila kita letak bentuk hexagon, dia punya nilai tambah kepada hasil dia tu, seni dia tu kita nampak lebih lagi kan? Daripada geometri. Sebenarnya geometri ni, matematik dengan seni tu dia macam gabungan. Ya, betul. Dia bergabung. Bukannya maths ni lain, seni lain. Okey. So seterusnya, soalan cikgu kepada murid-murid di Google Meet dan juga murid-murid di rumah. Boleh ke bentuk pentagon digunakan dalam menghasilkan kubah? Bentuk pentagon. Pentagon ni berapa sisi? 5 sisi. Ada nak cuba? Siapa nak cuba jawab? Masing-masing muka berfikir tu. Mungkin kita pilih siapa tu? Muhammad Faiz. Tadi ada orang gelak. Siapa tu? Bukan. Salah orang. Okey, Muhammad Faiz ya. Pentagon cikgu Kalau 5 sisi agak-agak boleh tak kita memenuhkan ruang kubah tu? Boleh. Boleh. Macam mana? Sudut dalam dia dapat tak macam ni tadi 360? Cikgu nampak Irfan tengah mengira tu. Bagus. Ya, Irfan nak cuba? Untuk jawab soalan cikgu boleh ke tak boleh? Masih dalam proses, cikgu. Masih dalam proses. Mungkin cikgu boleh berikan jawapan kepada kita. Okey, sebenarnya untuk pentagon kita tak boleh guna. Untuk dapatkan tesselasi sekata memang tak lepas lah. Tak boleh, Ego? Sebab tak boleh. Sebab dia tak dapat 360 pada bucu. Satu bucu tu kita tak boleh cantum. Dia akan ada ruang yang kosong. Nampak tak macam ni? Okey. Dia macam, yelah, kalau kita nak letak lagi satu pentagon tu tak boleh sebab dia bertindih nanti. Dia dah bertindih pula. So, dia tak boleh menghasilkan tesselasi sekata. Sebab sudut pedalaman bagi satu pentagon ialah 108. 108. Maknanya tak boleh lah kita nak dapatkan 360 darjah. Kalau 360 bagi 108 dapat perpuluhan kan. So, tak dapat nombor bulat yang cantik. Sebab tu pentagon tak boleh menghasilkan tesselasi sekata. Okey, baik cikgu. Dan untuk sekarang kita dah teroka dah untuk tesselasi sekata ni. Selesai satu bahagian tesselasi sekata. Dan lepas ni kita akan teroka pula berkenaan dengan tesselasi separa sekata. Apa itu? Kalau anda nak tahu, pastikan teruskan menonton teroka selepas ni. Tapi kita akan berehat seketika dan kembali semula ke teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, MC Escher dikenali sebagai the father of modern tessellation. Beliau dikenali sebagai seniman dan ahli matematik. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Rosnizan. Jom Cikgu, kita teruskan penerokan kita. Okey, tadi kita dah teroka, Sean, tesselasi sekata. Ya, betul. Jadi kali ni, kita sambung pula dengan tesselasi separa sekata. Oh, okey. Tapi apa pun dia masih lagi ada perkataan sekata. Ya, betul. Maksudnya dia merujuk kepada poligon sekata. Poligon sekata. Okey, baik. Bila poligon ni mestilah sisi dia bergaris lurus. Ya. Okey. Tesselasi separa sekata ni dia melibatkan gabungan poligon-poligon sekata. Tapi bukan semua poligon sekata kita boleh buat. Oh, hanya poligon-poligon tertentu sahaja. Ya. Okey. So contoh yang pertama, tadi cikgu dah tunjukkan cara penulisan tesselasi. Okey. Contoh yang pertama 3 3 3 3 6. Oh. Okey. Okey. So 3 3 3 6 ni maksudnya gabungan dia ialah segitiga, 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 segitiga dan satu heksagon. Heksagon, ya. Okey. So cikgu akan tunjukkan murid-murid di rumah boleh teroka bersama-sama menggunakan aplikasi yang kita kongsi tadi, ya, QR code tu. Ya. Okey, boleh tarik bentuk-bentuk dan cantumkan. Ya, betul. Okey, cikgu nak gabungkan segitiga yang pertama. Ya. Okey. Segitiga yang kedua. Baik. Okey. Segitiga yang ketiga. Maknanya daripada apa yang cikgu tuliskan tadi 3 3 3 3 3 3 3 3 6, maknanya kita akan gunakan 4 segitiga lah itu. 4 segitiga bersama dengan satu heksagon. Okey. Boleh ke? Boleh. Oh. Dia bercantum. Okey, kalau cikgu nak ulang bentuk ni, okey, macam mana cikgu nak ulang bentuk ni? Katalah cikgu letak bentuk heksagon dekat sebelah sini. Okey. Okey. Baik. Dia punya dekat sini ni macam mana kita nak buat? Dia kalau jadi kat sini, nampak tak? Bucu dekat sini dia akan jadi apa ni? Dia akan jadi dua heksagon. Ya. Tapi pada sini ada berapa heksagon? 1. So tak bolehlah tampal kat situ. Okey. Sebab nanti dia akan jadi corak yang salah. Dia bukan tesselasi separa sekata. Okey, baik. Jadi maksudnya kita kena tampal pada tempat yang lain. Supaya bucu tu tak ada dua heksagon. Oh, faham. Okey. Tak ada dua heksagon. Jadi kita bolehlah sambung. Okey, sambung segitiga. Ya. Okey, dan satu lagi. Murid-murid di rumah boleh buat guna aplikasi yang cikgu kongsikan tadi. Okey, dan boleh penuhkanlah seterusnya. So kita boleh nampak pada bucu di sini melibatkan 3 3 3 3 6. Dan dia memenuhi ruang. Okey, ambil bucu kat sini pun 3 3 3 3 6 memenuhi ruang. Jadi kalau cikgu nak tutup bucu kat sini, cikgu kena letak apa lagi kat sini? Saya rasa boleh ke letak heksagon? Tak boleh kot nanti sebab dia heksagon nanti dia bercantum ataupun bersentuhan. Cikgu akan letak segi 3. Oh, okey, faham. Maknanya pada satu masa pun mesti pada ada mana-mana bucu hanya ada 3 3 3 3 4 kali 1 6. Okey, baik. Okey, itu cara cantuman dia. Ini contoh tesselasi separa sekata yang pertama. Okey, ya. Okey. So, soalan kat cikgu sambil-sambil kita dah buat corak ni kan? Ya. Okey, kat sini ada warna oranye dan warna biru. Ya. Okey, cikgu nak tanya murid-murid di Google Meet. Apakah transformasi yang terlibat? Okey, yang mana satu cikgu nak? Cikgu nak antara warna biru A dan warna biru D. Bentuk segitiga A dan bentuk segitiga D. Apakah bentuk transformasinya? Okay. Siapa nak cuba? Jangan risau. Kita kongsi sama-sama.
Siapa nak cuba? A dan D ni apa bentuk transformasi? Cikgu, saya nampak Faiz senyum, Cikgu. Saya rasa Faiz Faiz nak cuba. Okey, baguslah Faiz ni. Dia antara pelajar aktif. Oh, ya ke? Ya, okey. Okey, apa jawapan dia, Faiz? Pantulan, cikgu. Pantulan. Pantulan. Okey, kita cuba tengok betul tak pantul. Bila kita lipat dia, betul lah. Pantul, boleh? Betul? Selain pantulan, ada satu jawapan je ke? A pergi D ni hanya pantulan? Boleh tak bentuk transformasi lain? Mungkin saya boleh tanya. Itu dia. Ya, Aina Syahira. Aina angkat tangan. Ya. Putaran. Putaran. Maksudnya dia putar kat mana? Ni, dia putar sini pergi ke sini. Betul, putaran pun boleh. Translasi boleh tak? Translasi boleh tak? Cikgu nak tanya siapa ni? Translasi boleh ke tidak? Kita tanya Dania, Cikgu. Sebab dia tak senyum, kita pilih orang yang tak senyum pula. Tak senyum. Okey. Dania, kalau cikgu kata A ke D ni melalui transformasi translasi, betul ke tidak? Betul ke salah? Saya rasa tak. Tak, maksudnya salah lah. Sebab apa salah tu, Dania? Sebab jawapan tu betul tak? Tapi kita nak tahu kenapa salah. Ada siapa-siapa nak bantu? Tak, lupa dah kot. Mungkin sebab dia daripada A ke D kan, Cikgu? Sebab ingat, translasi dia ubah tempat tetapi dia tidak mengubah orientasi. Betul, ya. Dia tidak mengubah orientasi. Kalau dia sengit macam tu, dia kena sengit macam tu jugalah. Yalah. So dekat sini berlaku perubahan orientasi. Jadi bila perubahan orientasi je maksudnya automatik memang bukan translasi. Ya betul. Mungkin dengan A dengan J tu mungkin translasi lah, Ego, sebab dia macam betul. Dia sengit sikit kan? A dengan J ke? A dengan J. A dengan J. Translasi ke? Mungkin saya yang silap, Ego. Cikgu rasa kita tengok tempat yang sama. Ini sebenarnya selari dengan garisan mana? Garisan sini kan? Ya. So kalau yang ni maksudnya C dengan J. C dengan J. Sebab dia berada pada garisan yang selari. Okey. Dia punya sudut pusingan dia tu kan? Ya. Memang nampak jelas lah sebab dia ada selari. Bila selari ni memang sudut dia sama. Okey. Macam ni kita boleh, tadi kata apa? A dengan J. A dengan J ni mungkin kurang tepat kot. Kurang tepat lah. Sebab dia tak berada pada garis selari yang sama. Okey, faham. So, ini adalah satu bentuk. Okey. Kita nak pergi kepada bentuk yang kedua. So, murid-murid boleh cuba dengan menggunakan dalam Google Meet dan di Google Meet dan juga aplikasi itu tadi di rumah. Okey, kita nak cuba bentuk tesselasi separa sekata yang kedua iaitu 3, 4, 6, 4. Okey, 3, 4, 6, 4. Maksudnya 3 ada berapa? 3 ada 1. Okey. 3 ada 1. 4 1. Okey. 3, 4, 6, 4. 6 4. Okey, 3, 4, 6, 4. Jadi kalau kita nak gabung lagi, nak tambah lagi, dia duduk kat mana ni? Kat sini dia dah ada 4 dengan 6. Jadi yang dia tak ada ialah kita nak 3, 4, 6, 4. So dia mesti cara baca dia tu mesti ikut 3, 4, 6, 4. Maknanya 3, yang 4 dengan 4 tak boleh bersentuhan lah, Cikgu. Ya. Sebab ini adalah tesselasi 3, 4, 6, 4. Okey. Kalau cikgu sambung lagi dekat bawah ni. 3, 4, 6, 4. Dan daripada bukan ayat tapi 3, 4, 6, 4 tu maknanya dia 6 tu sentiasa bersentuhan dengan yang 4. Ya, dia sentiasa pada satu bucu ni hanya ada satu jenam dan satu segitiga. Ada 2 segi 4. Okey, bucu ni kalau kita semak 1, 6, 1 segitiga, 2 segi 4. Okey. Cikgu nak tanya, kalau cikgu biarkan bentuk macam ni, walaupun dia tertutup, adakah dia tesselasi? Okey. Murid-murid pada Google Meet, kalau cikgu biarkan ini saja bentuknya,
Adakah tesselasi? Dia menutup ruang kosong. Adakah dia tesselasi? Siapa nak cuba? Irene Batrisha boleh? Ya, dia tesselasi sebab dia memenuhi ruang. Memenuhi ruang. Tadi kita dah bincang tesselasi corak berulang. Ya, betul. Memenuhi ruang. Ya. Satu lagi syarat hujung dia. Ayat pertama dah salah dah. Corak berulang. Corak, okey, ya. Kalau yang ni sahaja adakah tesselasi? Siapa tu? Tidak berulang. Dia tidak berulang. Ada satu sahaja. Okey. Bentuk hexagon. Ya. Jadi walaupun dia menutupi ruang tapi corak ni tidak berulang. Maksudnya cikgu kena tambah lagi satu. Cikgu pinjam hexagon kat sini. Okey. Cikgu letak dekat sini. So dia dah jadi tesselasi. Sebab dia ada lebih daripada satu hexagon, dia ada corak. Dah Semua berulang corak tu berulang. Ya. Dan dia memenuhi ruang. Sentiasa tertutup. Okey. Okey? Boleh? Boleh. So ini adalah tesselasi separa sekata. Ya. Okey. Sekarang ni kita nak pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga ialah tesselasi Escher. Tesselasi Escher ni berada di bawah tesselasi tidak sekata. Ya. Irregular tessellation. Okey. Menariknya tesselasi Escher ni dia boleh hasilkan bentuk-bentuk yang ada dekat depan tu. Yang ini cikgu? Ya. Macam mana kita nak buat tesselasi Escher? Okey. Pertama, dapatkan segi empat, bentuk segi empat sama. Lukis satu bahagian, potong dan gerakkan dia secara bertentangan tampal. Okey. Potong lagi satu bahagian. Okey. Potong satu bahagian lagi. Buat satu bentuk dan tampal. So macam yang cikgu dah siapkan, dia jadi macam ni. Cikgu potong dia asal segi empat sama macam ni, segi empat sama. Ya. Okey, cikgu lukis bentuk, cikgu potong kat sini, cikgu tampal kat tepi dia. Cikgu tampal kat tepi dia ni. Bentuk yang cikgu potong, bentuk kat sini cikgu potong, cikgu tampal kat bawah ni. Okey, ini dipanggil dia punya jubin dia. Okey. Jubin ni kita nak nak ikut ni nanti pada kertas kosong. Kita akan cantumkan dia untuk sampai dia tutup ruang semua. Okey, jadi murid-murid pada Google Meet, cikgu nak semua cuba buat. Okey, lepas ni kita akan tengok hasil murid-murid pada Google Meet. Tesselasi Escher mereka. Baik. Kita bagi masa kepada mereka yang ada di rumah dan juga dalam talian untuk menghasilkan tesselasi Escher mereka, ya. Dan kita akan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, terdapat 3 jenis tesselasi yang utama iaitu tesselasi sekata, tesselasi separuh sekata dan tesselasi tidak sekata. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Rose Nizan. Sebelum kita berehat tadi ataupun pada awal tadi kita dah berbincang ataupun menemukan berkenaan dengan tesselasi sekata, tesselasi separuh sekata dan sebelum kita berehat tadi adalah tesselasi Escher. Okey, jom kita teruskan cikgu. Okey, untuk tesselasi Escher ini hasil yang cikgu dah siapkan. Magic tak magic, dah siap dah. Okey, mungkin cikgu pegang sekejap untuk tunjukkan kepada kamera. Ini hasil yang cikgu buat. Okey. Hasil daripada cikgu tekak bentuk-bentuk ni. Okey, cikgu tekak, cikgu dapat bentuk-bentuk yang kosong ni. Kemudian untuk menambahkan nilai bagi gambar tu, bentuk tu. Kita tengok bentuk tu agak-agak bentuk apa. Jadi bila tengok macam boleh nak jadi, cikgu ingat nak buat rabbit tapi anak cikgu kata macam tikus lah rupa dia, ibu. Dia kata, macam tikus rupa dia. Boleh lah, tapi ada mata. Okey, nampak dia jadi pengulangan dan memenuhi ruang. Untuk ini kita panggil dia sebab dia melibatkan bentuk-bentuk yang melengkung, bukan poligon sekata. Jadi dia adalah
tesselasi tidak sekata. Tidak sekata. Okey. Ni cikgu dah tunjuk hasil cikgu. Kita nak tengok hasil murid-murid di rumah. Boleh lawan yang cikgu punya tak? Siapa nak cuba tolong? Bukan tolong, tapi tunjukkan hasil kerja anda. Siapa? Ada yang saya rasa mereka malu lah cikgu. Okey, semua angkat. Kita tanya Aina Syahira cikgu. Sila, ataupun kita minta ke semua untuk tunjukkan dulu. Hasil masing-masing. Semua terus tunjuk depan kamera. Okey, itu nampak dia. Cantiknya. Okey, Aina Syahira, mungkin anda boleh terangkan hasil kerja anda. Okey. Mana Aina Syahira punya? Pegang elok Aina Syahira. Tunjukkan. Okey. Pegang dua tangan. Jangan lupa untuk pasang mic, ada berapa warna tu? Ada biru, ada kelabu, ada hitam. Okey. Sambil tunjuk, jangan tunjuk saja. Apa bentuk transformasi isometri yang terlibat dalam penghasilan tesselasi Aina Syahira? Boleh kongsi? Segi 4 dengan segi 3. Apakah jenis transformasi? Transformasi yang terlibat. Translasi sahaja. Kalau putaran boleh dapat tak bentuk lain? Ada tak putaran? Dia baru nak tenung-tenung tu. Kan. Bila cikgu tanya buat soalan tambahan, cikgu ni pun kan. Okey. Kita cuba tengok hasil siapa ya? Dania Farhana. Dania Farhana menggunakan bentuk segitiga. Okey. Apa transformasi yang terlibat Dania Farhana? Pantulan. Mana pantulan tu? Tunjuk elok-elok. Yang mana pantulan? Dekat mana pantulan? Ni. Ni? Ni. Ni. Sini. Boleh tunjuk yang bersebelahan tu adalah yang bersebelahan transformasi pantulan. Okey. Hasil pelajar yang lain, murid yang lain? Mungkin saya nak minta Irfan tadi Irfan pegang. Dia punya agak cantik juga walaupun menggunakan dua warna sahaja. Cantik. Ya Irfan. Kalah cikgu punya. Saya menggunakan segi 4. Okey, apa jenis transformasi yang terlibat dalam penghasilan? Transilasi. Betulkan sebutan tu. Nanti kalau periksa SPM awak eja eja ikut apa sebutan jadi salah. Hilang markah. Bukan transilasi ya Irfan. Translasi. Okey, translasi. Okey, dari tadilah Hafizi Ismat dah tunjuk, dah angkat, dah kesian. Mungkin tangan dia dah lengur, dah pegang. Okey. Saya menggunakan bentuk segitiga. Segitiga. Dalam penghasilan transaksi dia punya tesselasi. So apa bentuk transformasi yang terlibat? Dia punya translasi. Jadi kebanyakannya menggunakan translasi. Okey, untuk dapatkan bentuk transformasi yang lain, kreativiti semasa menampal. Menampal jubin ni tadi, sebenarnya dapat menghasilkan bentuk pantulan, transformasi pantulan ataupun putaran. Cikgu, kita tanya lagi seorang cikgu. Kita minta Irene untuk tunjukkan hasil kerja dia. Boleh. Ya Irene. Saya menggunakan segi 4. Cantik Irene punya. Gambar ayam ke itik ke burung tu Irene? Burung ke? Dia menggunakan transformasi putaran. Dia menggunakan putaran. Bagus Irene. Idea dia lain daripada murid-murid yang lain. So dia kreatif. Okey. Kredit pada Irene. Terima kasih semua atas hasil kerja anda. Dan sebelum kita mengakhiri pernafikan kita, mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada apa yang kita dah teroka hari ini. Okey. Untuk hari ini murid-murid dah teroka dan faham apa dia tesselasi, corak berulang yang memenuhi ruang tanpa ada pertindanan, dan juga murid tahu dalam satu-satu tesselasi adanya transformasi isometri. Sama ada melibatkan translasi
pantulan ataupun putaran ataupun gabungan. Macam-macam lah boleh. Okey. Mungkin saya boleh tanya seorang murid ataupun kita buka pula kepada murid kita apa yang mereka dapat daripada penerokan kita. Mungkin kita boleh tanya salah satu daripada mereka. Siapa yang nak cuba untuk memberikan penerokan ataupun hasil penerokan anda? Mungkin saya boleh tanya. Yes, Ismat. Ya. Silakan Ismat. Apa yang anda belajar? Ya. Saya dapat memahami dengan lebih mendalam dalam tajuk testelasi ni. Okey, terima kasih. Dan mungkin seorang lagi saya boleh minta Aina. Ya, Aina tengah senyum ya. Ya, Aina. Saya rasa seronok masa belajar dalam kumpulan yang kecil ni dapat lebih faham daripada belajar ramai-ramai. Okey, alright. Terima kasih. Lagi sekali terima kasih kepada Cikgu Rosniza atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dalam topik kita iaitu testelasi ya Cikgu. Ya. Dan juga kepada kawan-kawan kita yang ada dalam talian iaitu Nur Irfan, Irene, kita juga ada Faiz, Dania, Ismat dan juga Aina kerana bersama kita, dan kepada mereka yang menonton juga di rumah. Harap ia memberikan manfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa ya, kami dah masuk dah bulan 8 iaitu bulan kebangsaan, di mana pada hujung bulan nanti kita akan menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 2021. Jadi jangan lupa untuk kibarkanlah jalur gemilang anda di rumah ke, atas kereta ke, atas beg ke, atas diri anda pun. Kalau ada cara, bolehlah kan. Cikgu, saya satu soalan Cikgu. Ya. Adakah bendera Malaysia ni merupakan satu bentuk ataupun satu corak testelasi? Bagus soalan Sean. Bendera Malaysia ni bukan satu testelasi, walaupun ada pengulangan corak, tapi ada corak yang tidak berulang. Ni. Bulan sabit bulan sabit tu. dengan bintangnya. Jadi dia bukan testelasi, walaupun tapi kalau kita lipat macam ni, testelasi lah. Sebab pada jalurnya sebab jalur dia berulang, sahaja berulang. Tapi bila kalau satu bendera Malaysia, ini bukan testelasi walaupun dia memenuhi ruang. Okey, baiklah Cikgu, dan sebelum kita mengakhiri penerokan kita, apa kata kita sebagai penutup kepada penerokan kita, jom kita menyanyi Cikgu. Boleh kita cuba. Selesai sudah kita meneroka tajuk testelasi dalam bab 5. Corak berulang memenuhi ruang, tidak bertindan, tidak juga bersilang. Chan Mali Chan, hoi! Chan Mali Chan, hoi! Chan Mali Chan, seronoknya teroka. Betul. Chan Mali Chan, hoi! Chan Mali Chan, hoi! Chan Mali Chan, seronoknya teroka. Jika nak bentuk satu testelasi, pasti libatkan transformasi isometri, pantulan putaran juga translasi. Hasilkan imej kongruen sekali. Chan Mali Chan, hoi! Chan Mali Chan, hoi! Chan Mali Chan, seronoknya teroka. Betul. Chan Mali Chan, hoi! Chan Mali Chan, hoi! Chan Mali Chan, seronoknya teroka.